Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pagi ini kita sambung kembali ringkasan sirah Nurul Yaqin, dan minggu lepas kita berhenti tak? Saya lupa. Ada gelas? Mana? Segak saya man. Tahu nak? Ada tanda tak? Minggu lepas berhenti tak? Saya tak tanda pula. Muka surat 18. Baik. Muka surat 18, jam'uhu li'ashiratihi. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daran amin. Kita sambung baginda mengumpulkan keluarganya. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlahu wa aqaribahu لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. Surah Asy-Syu'ara. Baginda mengumpulkan keluarga dan kaum kerabatnya selepas Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya wa anzir ashiratakal aqrabin. Maksudnya, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah supaya berdakwah secara terang-terangan, bukhur tahu nak ada lekang ni ya, kau ada hangat lah buah asak aduh lah. Oh tu okey tak apa, tak apa tak. Sehingga dulu lekang ni nak menyawa tak apa. Baik. Jadi kita sambung kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya setelah mendapat arahan daripada Allah supaya berdakwah dengan terang-terang, bukan lagi secara rahsia. Dia dah sebut pada minggu lepas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan ahli keluarga, kaum kerabat, lalu Nabi naik di atas Bukit Safa. Nabi tanya kepada mereka, apakah kamu akan percaya kalau aku bagi tahu sesuatu kepada kamu? Maka mereka menjawab, mereka akan percaya. Kemudian bila Nabi bagi tahu bahawa Rasulullah adalah utusan Allah, maka orang pertama yang bangkang adalah Abu Lahab. Jadi itu kita dah sebut pada pertemuan lalu. Jadi setelah dibangkang dan diserang oleh Abu Lahab, Nabi tidak berputus asa untuk berdakwah. Walaupun dihina oleh Abu Lahab, tidak melemahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus berdakwah. Jadi apa Nabi buat? Cara Nabi dakwah disebutkan Nabi mengumpulkan keluarganya. Nabi himpun. Kerana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maknanya cari orang dekat dengan kamu dulu. Berikan peringatan, nasihat kepada orang dekat dengan kamu. Maknanya sebelum perbeti orang, perbeti kita dulu. Ubah diri kita baru kita boleh ubah orang. Saat kita belum ubah diri sendiri, mana mungkin kita nak ubah orang.
Jadi Nabi SAW ubah kaum keluarga terdekat dulu. Anak pak menakan, mak menakan, adik-beradik. Cari dulu dakwah kepada orang terdekat dulu. Sebab tu apa pun nak cari orang dekat. Sebagaimana nak berikan bantuan, cari orang dekat dulu. Cari adik-beradik ada tak yang perlukan bantuan? Sedekah, bagi. Masa PKP, contoh. Orang pakat nak hulurkan bantuan. Baik, kita nak bagi bantuan juga, cari orang terdekat dulu. Siapa orang dekat dengan kita? Ada tak adik-beradik kita yang terjejas? Ada tak pak menakan, mak menakan, anak menakan, adik-beradik, sepupu, sepapak yang terjejas? Ada tak? Cari dulu. Lepas tu cari pula orang kampung, orang dekat dengan kita. Cari orang dekat dulu pakat, tolong. Korban. Boleh bagi buat di luar, buat di Myanmar, buat di Filipina, boleh. Tapi jangan sampai tempat kamu tak buat. Kita nak bagi orang luar makan kerana sana kurang. Mereka tak kurang untuk korban. Jadi lama-lama sekali baru boleh makan daging. Jadi kita nak buat korban di sana, bagus, Alhamdulillah. Tapi jangan sampai kampung sendiri tak ada. Ni kampung dia seekor Kampung tu seekor yang sembelih. Lainlah kampung tu kat 40 ekor lah sembelih. 30 ekor banyak dah ni. Lepas tu nak buat lagi. Buat kat tempat lain pula. Sebab tu korban ni tuan-tuan tak boleh ubah tempat. Sebenarnya korban tak boleh ubah tempat. Dia kena sembelih tempat yang sama macam tahun lepas. Jadi kalau tahun lepas, ada orang tanya betul macam mana? Tahun lepas dia sembelih kat Kampung Pelet. Tahun ni duk ingat raya haji nak sembelih kat lain. Boleh nak? Ikut kalau sebenar tak boleh ubah tempat. Kerana sembelih kena tempat yang sama macam tahun lepas. Kalau tahun lepas sembelih kat Lehak, tahun ni pun kat Lehak juga. Tak boleh ubah. Yang tempat sembelih tu tak boleh ubah. Lehak juga. Mana boleh sembelih kot kaki. Adapun dia ubah lokasi. Tahun lepas nak sembelih kat Kampung Pelet, tahun ni nak sembelih kat Myanmar. Boleh tak? Boleh. Cuma jangan sampai Kampung Pelet tak ada. Orang Kampung Pelet, orang miskin Kampung Pelet tak dan nak makan daging korban. Dia pergi hantar kat Johor terus. Tak kena tu. Bagi orang dekat dulu kena. Dah habis orang dekat, baru cari orang Johor pula. Jadi Nabi mulakan dakwah dengan kumpulkan keluarga terdekat dulu. Karena Allah sendiri sebut dalam Quran, berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Cari dulu orang terdekat, bagi peringatan kepada dia. Baik, Nabi buat macam mana? Disebutkan kata para ulama, Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh Bani Abdul Muttalib, pak menakan, mak menakan, sepupu, adik-beradik, kumpul lebih kurang dekat 40 orang. Kemudian Rasulullah SAW suruh siapa kumpul ni? Nabi suruh Sayyidina Ali ambil kumpul. Kamu panggil, hantar jemputan kepada mereka ni, kumpulkan untuk seluruh cucu ataupun keturunan Bani Abdul Muttalib untuk berhimpun. Dan kemudian Nabi menjamu makanan kepada mereka, iaitu kambing. Jamu makan. Ini cara nak himpun orang, nak dakwah, jamu makan. Untuk makan jangan tinggal. Kena buat. Kita nak buat program nak himpun orang sekian-sekian, nak bagi peringatan, maka nak kena jamu makan. Kena jamu. Dulu surah Kampung Pelet kuliah duha ada juga makan-makan nasi lemak malah ni tak ada. Tak kena tu. Kena ubah balik ni. Contoh. Dan mungkin tak sempat dan sebagainya. PKP pula tak benar mampu nak buat. Jadi kalau benda-benda yang penting, makan jangan tinggal. Maksudnya kalau ada perjumpaan yang penting, sekian-sekian nak sebut benda yang penting, maka jamu makan. Tengok Nabi buat macam mana. Jamu kambing. Panggil dia pamai makan, jamu kambing. Jadi bila ada makan ni, orang tak mamai kambing ni. Tengok ni kuliah duha tak ada apa, sedemak tak ada, ayak teo apa tak ada. Hak ni lah mai. Cuba buat tengok poster, buat banner, biryani kambing. Peluak tu. Peluak benar kena pasang kemah. Mai makan. Itu sifat manusia ni. Makan dengan tinggal. Kena buat makan. Hak tak mai pernah mai, dia mai kambing, peri, biryani. Lepas tu kalau nak buat makan, kena buat banner besar sikit. Jamuan perdana, kuliah disediakan. Kena buat dulu. Dulu kuliah perdana, makanan disediakan. Tak, makanan perdana. Jamuan perdana, tapi ceramah disediakan. Makan tu, penuh orang lagi. Jadi Nabi himpunkan adik-beradik, dekat 40 orang, Sayyidina Ali kumpul, atas arahan Rasulullah.
Lalu dijamukan makan kepada mereka jamuan makan kambing. Makan kambing. Baik. Dan saat nak makan, Nabi sebut kepada mereka, adik-beradik ni, saat nak makan, Nabi kata, mulakan dengan bismillah. Itu dakwah. Dia pun bukan tahu apa lagi. Baru mula nak dakwah ni. Jadi, gaya nak makan, Nabi kata, mulakan dengan nama Allah dulu. Mula dah dakwah tu. Dakwah bukan sekadar nak pergi ceramah tak, dengan perbuatan, boleh. Ada orang dia terdakwah dengan perbuatan. Dia tengok orang bekerja buat baik, dia jadi terdorong nak jadi macam tu. Dia terdakwah, berasa mendapat impak positif hanya kerana perbuatan orang soleh, orang baik. Dia jahat, dia bukan nak ni pun, tapi kerana dia ni bukan main ceramah, dia main buat baik. Orang pakai serban, tok guru, ustaz, alim ulama. Orang soleh pakai serban, pakai jubah, tapi pergi duduk dengan budak garis pendek. Dia tak pergi kata, hai, haram garis pendek ni. Jangan pakai macam tu ni, apa ni. Tak. Tapi duduk berkawan. Cerita benda elok, babih kurang. Tak tegak lagi, awal lagi. Cari jalan. Jadi dakwah dengan perbuatan. Cakap lembut-lembut, cakap elok-elok dan sebagainya. Jadi menyebabkan orang yang tengok perbuatan bagus orang soleh, maka dia akan automatik berasa segan sungguh. Dia tok guru tu main, dia pun pakai luar panjang lah. Mula berubah. Mula nak belajar agama. Jadi kadang-kadang dakwah bukan dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Maksudnya masing-masing tengok tempat. Ada ketika tak boleh guna perbuatan, kena guna perkataan pula, kena guna kekuatan pula, kekuasaan dan sebagainya. Itu semua tak lain tak bukan nak bawa orang balik pada agama Allah tu je. Jadi masing-masing ada jalan ni. Golongan pondan, nak buat macam mana? Ada ustaz-ustaz yang pergi sebut elok. Pergi jumpa tepi jalan, pergi jumpa kat lorong-lorong. Boleh? Ada? Pergi ajak dah, tegak dah. Kita ni Allah sayang babih kurang. Boleh berubah, ada masa lagi dan sebagainya. Tak ada masalah, boleh bertobat. Cerita. Ada dah ustaz pergi cerita dulu. Banyak, bukan seorang dua. Ramai dah. Lepas tu jalan tu juga. Jalan lain berlambak ni. Lepas tu jalan slow. Kalau nak jalan keras, jumpa pun menajang tu ya. Jumpa menerajang. Biar dia tahu orang tak suka. Ada juga jalan tu kadang-kadang berkesan juga. Jadi ada jalan masing-masing untuk kita bawa orang balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ketika kerah, ada ketika lembut. Jadi Nabi guna macam mana ni nak dakwah kepada masyarakat, terutamanya adik-beradik keliling dekat dulu. Nabi kumpul, kemudian dijamu makan. Jadi Nabi tunjuk dengan mula-mula sekali nak makan, mulakan dengan bismillah. Dakwah lah tu. Budak-budak mak rempit duk naik motor habis wang. Macam mana nak buat ni? Nak suruh depa main masjid terus? Payah. Macam mana nak buat ni? Mak motor ni. Jadi tu imam hak jadi muda lagi dia kata apa? Jom kita buat konvoi pergi Pulau Pangkong. Oh, budak-budak ni seronok. Masjid siapa setengah. Tunggu lagi. Lepas tu Tok Imam kita nak bergerak bila? Kita bergerak lepas subuh. Dengan syarat sebab main-main subuh di masjid. Penuh. Main subuh. Main subuh di masjid. Pakat main subuh tengok tu dia anak muda main lah. Nak pancing. Tapi kena cari jalan. Berlaku di belah Merbuk. Ada Tok Imam buat macam tu. Macam mana nak panggil budak-budak ni main semayang. Jadi dia buat konvoi. Tok Imam sekali naik motor. Tapi Tok Imam muda lah. Kalau Tok Imam buat 80. Konvoi Pulau Pangkong. Lepas tu sampai tengah juru, telefon mula, main ambil. Lutut terkeluar. 80 nak. Lepas tu imam nak kena cari pelapis muda. Tua bagus dah, cuma sampai tahap dia dah tak larat, tak mampu, maka kena serah pula handle tu kepada orang muda. Biar kayuh. Maknanya kalau dia boleh buat, sila. Jasa dia pun banyak dah. Cuma sampai masa saat, satu masa, kena serah pula pada orang lain. Lepas tu Isra' wal Mi'raj, Nabi tunjuk, diajarkan kepada umat, betapa penting peranan masjid dalam hidup manusia. Nabi berjalan pada masjid, tamat dengan masjid, naik jumpa dengan Allah. Jadi masjid ni namanya peranan. Lepas tu siapa yang pegang masjid? Tok Imam. Baru nak cari Tok Imam baik, kena Tok Imam hebat. Yang boleh hidupkan masjid. Kadang kita jumpa imam baca Fatihah 7 ayat, batuknya 18 kali. Bismillah. Tak keluar ni. Batuk saja.
Maknanya sampai tahap ni nak kena tukar dah ni, tu imam batuk teruk kat ni. Contoh. Jadi ada imam yang fikir macam mana nak buat bagi anak muda mai. Anak muda ramai tapi masjid tak mai. Macam mana nak buat ni? Tengok depa minat motor pi habaq. Jom masjid nak support separuh. Kena keluar sikit modal. Masjid support separuh. Ataupun duit minyak sendiri makan masjid support. Contoh. Begitulah lebih kurang. Minyak motor masjid bagi. Seorang RM5, RM10. Contoh. Kalau ada modal lah, buatlah apa pun bagi depa tertarik. Pergi mana ni? Pulau Bangkok. Lepas tu nak bergerak lepas subuh dengan syarat kena main berimpun mayang subuh di masjid tu. Lepas main subuh kita nak bergerak. Pakat main penuh. Depa baru main masjid mayang subuh. Awal 5 pagi sampai dah. Minat. Duduk masjid penuh dah. Ambil wuduk mayang. Kemudian gerak. Sampai tengah jalan masuk Zuhur, baru balas rang tu tazkirah. Islam ni comel, mudah. Jadi kalau kita jalan jauh ni, kita boleh sembahyang ringkah 2 rakaat qasar. Kita boleh buat jamak. Ada budak tak reti tak tahu. Time tu nak belajar. Islam ni mudah, sebab tu pergi mana pun, sibuk macam mana pun, teruk macam mana pun, sembahyang jangan tinggal. Maka Allah bagi kat kita ni mudah. Kalau jenis teruk-teruk sembahyang jalan-jalan jauh, musafir, 2-4 tinggal 2. Lepas tu boleh kembang pula. Budak tu boleh belajar buat jamak qasar. Jadi macam mana cara nak buat ni? Nak kena pancing. Kena himpun dan sebagainya. Jadi Rasulullah himpun adik-beradik, jamu makan, kemudian Nabi kata baca bismillah. Mulakan dengan bismillah. Begitulah. Budak-budak suka main futsal. Cari jalan macam mana ni? Anjurkan futsal bawah masjid. Sebab menang, hadiah aja kita akan bagi lepas mayang isyak. Maghrib main di masjid, ada ceramah sikit, lepas main isyak bagi hadiah. Penuh budak-budak main bola nak beli hadiah. Tara nak suruh main, kena cari jalan macam-macam. Budak duk main surau ada, kadang-kadang pok dia buat main surau, main masjid, mayang subuh, mayang zuhur, mayang asar. Macam mana nak bagi budak-budak ni seronok ni? Jadi buat satu hari kalau ada majlis raya ke, majlis fitri ke, orang pakat ramai, maka hari itu buat majlis terkejut, berikan hadiah ataupun cendera hati kepada tokoh cilik misali. Bukan dia tahu, budak tu tak tahu. Cuma pihak masjid duk reki lah. Pergi cari pak dia, pergi abang kami duk cadang nak bagi hadiah kat anak abang. Abang dengan abang kat dia. Buat main gambar dia, buat main apa sekian. Budak tu pun main masa dia duk main mayang. Cuma dia tak tahu dia nak dapat hadiah. Masjid nak bagi semangat. Main Adil Fitri, majlis rumah terbuka sebagainya. Orang tengah duk DJ duk sebut apa sekian-sekian. Okey, masa untuk diberikan hadiah cendera hati kepada tokoh cilik. Lepas tu sebut beliau dilahirkan di sekian. Budak tu duk makan ketupat ni. Beliau dilahirkan di sekian, mendapatkan pendidikan awal di sekian. Mak bapaknya nama sekian. Dia dengar macam nama mak dia, macam nama bapak dia. Dah keluar muka dia. Muka aku. Dia gelabah. Budak. Budak-budak dia mengat tengok. Awak dia ni dapat. Gelabah lah. Sekarang panggil. Kenapa bagi ni? Kerana dia antara budak yang kerap main semayang subuh di masjid. Hadiah apa ni? Bisker. Bagi bisker. Pergi sekolah naik bisker tu. Esok dia sampai sekolah. Budak-budak tengok bisker dia. Kawan-kawan dia tanya, hambat bisker mana ni? Dia kata masjid bagi. So duk muhung budak-budak kata. Hang balas kat masjid apa? Tak, masjid bagi. Masjid bagi hadiah. Sebab aku duk pergi semayang rohok, mayang subuh dengan pak aku. Budak-budak lain dengar boleh bisker pri. Esok gerak pak dengan pak, jom pergi masjid. Dengan pak-pak kena main. Banyak orang ada idea macam mana nak kumpul, nak dakwah orang ni. Macam-macam cara ni. Jadi Nabi kumpul bagi makan, lepas tu sebut, baca bismillah. Dia panggil, bismillah. Kurangnya separuh, kalau tak semua pun ada dah sebahagian kecil yang terima dakwah tu. Jadi baik. Tengah duk makan, dah habis makan sekian-sekian, ni dakwah Nabi yang sangat lembut. Cara Nabi. Nabi tak bukan panggil main ceramah tu, bagi makan. Panggil main makan ni. Tengah-tengah makan tu baca bismillah. Dakwah tu, lembut sungguh dakwah Nabi SAW. Bukan kerana ceramah. Baik. Jadi setelah selesai makan, habis dah makan, kata ulama ni, daging lemak kambing duk dah di jari. Baru sangat habis makan. Bila tengok dah habis makan, maka waktu tu Nabi baru nak bercakap. Baru nak bercakap sikit. Abu Lahab bila dia tengok Nabi bangun macam nak bercakap,
terus dia potong. Ni Abu Lahab ni. Teruk. Dia tengok Nabi macam nak cakap, macam nak ceramah. Jom, balik. Selesai makan lah. Ni, dia buat provokasi. Potong terus. Dia ajak semua pakat keluar, balik. Makan-makan lah. Tak ada nak ceramah. Tu Abu Lahab. Teruk Abu Lahab ni. Lepas tu ibu sekalian, Abu Lahab ni, pak nakan Nabi SAW yang serang dan lawan Nabi. Lepas tu kita nak marah Abu Lahab pun, tuan-tuan dirahmati Allah, jaga adab dengan Nabi SAW. Jaga adab. Walaupun dia orang yang lawan Nabi, tapi dia masih pak nakan Nabi. Dia nak serang, nak marah, nak cerita apa pun, cerita dari sudut dia adalah musuh Nabi, bukan pak nakan. Tapi kalau aku geram boleh pak nakan Nabi ni, jangan sebut macam tu. Adab kita dengan Rasulullah kena jaga. Bahasa mudahnya, pasangan hidup kita contoh. Kawan dia ke, mak nakan dia ke, mak dia ke, ayah dia ke, adik-beradik dia ke, buat benda tak elok, kita duk geram dah. Tapi jangan duk sebut depan dia. Jaga hati dia. Betul lah adik-beradik dia tak elok, tapi nak kata dia, teruk sungguh. Dia pun tahu teruk tapi berasa. Kok mana pun adik-beradik dia, mak dia, bapak dia, adik dia, kakak dia, abang dia, dia tetap akan berasa. Kita bukan hormat, bukan kita beradab dengan kawan tersebut, tapi kita nak jaga hati orang yang kita sayang. Kita marah Abu Lahab, tapi jaga hati Nabi SAW. Jangan dia cakap lebih kurang. Lepas tu surah Al-Masad. Surah Al-Masad ni Abu Tabat Yada tu lah. Cuma orang kita ni kalau sebut surah Al-Masad tak tahu. Sebut kepala tahu. Macam mana Al-Masad tak tahu. Tabat tahu. Tu. Surah tu juga. Lepas tu surah ni tidak dijadikan wirid. Mana ada wirid? Adakah tahlil baca surah Tabat Yada? Tak ada. Adakah nak tidur baca surah Tabat Yada tu? Tak ada. Bahkan imam hak sembahyang maghrib, sembahyang isyak pun jarang baca surah ni. Bukan kata ayat ni bukan Quran. Tak, Quran. Baca dapat pahala. Cuma orang tak beramai, tak dijadikan amal. Tak dijadikan wirid. Kerana nak jaga hati Nabi SAW. Walaupun dia ni orang yang dicelakakan oleh Allah, tapi dia tetap bapa saudara Nabi SAW. Abu Lahab ni. Dia provok. Dia tengok Nabi nak bercakap, jom, habis dah kan, balik. Balik semua. Nabi tak putus asa. Kemudian Nabi ajak lagi, kumpul lagi, jamu makan lagi. Pelan-pelan dakwah. Ini cara dakwah Nabi SAW. Kerana Allah yang suruh dakwah kepada kaum kerabat yang dekat. Pilih adik-beradik kaum kerabat dulu, dakwah. Berikan peringatan kepada mereka. فَبَلَّغَهُمْ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَأَنذَرَهُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Surah Asy-Syu'ara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di sini, baginda menyampaikan risalah Tuhan dan memperingati mereka tentang azab yang sangat besar pada hari yang tidak berguna lagi harta dan anak pinak. Nabi bagi peringatan. Maksudnya nanti akan sampai satu hari nanti anak ramai tak guna, harta banyak pun tak guna. Tak guna. Nabi bagi amaran siap dah. Nabi bagi peringatan. Hari yang tidak ada manfaat anak pinak yang ramai, harta yang banyak takkan ada manfaat. Melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Harta banyak tak salah. Salah ke harta banyak? Tak. Kalau harta salah banyak, harta banyak ni kira salah, Nabi tak doa kepada sahabat-sahabat Nabi bagi kaya. Anas bin Malik kalau tak salah pernah didoakan Nabi, Nabi minta bagi kaya, dia ni bagi banyak harta kat dia ni. Kalau harta banyak salah, takkan Nabi nak doa. Harta banyak tak salah. Yang salah ni lupa ke Allah. Kalau harta banyak boleh ingat ke Allah, sila. Masalah zaman sekarang bila harta banyak mula lupa. Kalau dulu harta tak banyak boleh pakai kepiah, boleh pakai jubah, boleh bayar serban, boleh main duduk dalam kelas, boleh duduk dalam kuliah. Boleh bila harta tak banyak. Tapi bila harta banyak, kepiah tak ada. Pakai pomade. Tahu pomade? Rambut keras tau. Tak pakai dah serban, tak pakai dah jubah. Kepiah tak pakai dah. Bila duit banyak. Baju dulu baju elok comel lah, baju ketat lah. T-shirt ketat, baju kalau baju Melayu pun ketat, seluar pun ketat. Maksudnya apa ni? Kalau dulu kaya boleh pakai cantik elok, tiba-tiba dulu tak kaya boleh pakai macam tu,
Tiba-tiba duit banyak, harta banyak, dia mula dah nak berubah. Hilang keban berang. Tak kena ni. Lepas tu guna ayat, sahabat-sahabat Nabi pun kaya kan. Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Osman kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya. Betul. Sahabat-sahabat kaya tapi tak pernah tinggal masjid. Depa kaya-kaya depa masjid paling awal. Tak ada orang lain sampai depa sampai tu. Orang kaya kita masjid sampai. Ibu sekalian saja tanya orang kampung pelik, depa bukan dengar mic kuat dalam Cakap bidrah pun bukan dengar. Saja tanyalah, apa kalau orang kaya duduk kat kampung pelik ni, kaya, duit banyak, nak main mengaji ya? Masjid sampai awal. Ada, tapi kebanyakan hak kita tengok tak ada. Bila duit berlambak ni pakai tak main dah. Mula sibuk tang lain. Duit banyak. Tara duit tak banyak pun tak main. Duit tak ada pun tak ada main lagi. Tambah duit banyak. Ni kalau pakai duit berlambak, kita pakai duit berlambak ni tak main. Saya kalau duit berlambak tak main. Nak main buat apa? Pergi kena makan, pergi makan tantu cuti tang ni. Duit banyak. Ibarat nak pergi tantu pergi. Ibarat nak tidur nak ni pergi. Naik gunung Jerai, naik 300 pun 300 duit lemak. Enjoy. Duit banyak. Tapi buat apa duit banyak kalau lupa pada Allah. Kita cemburu tengok orang yang duit banyak, tapi dia boleh main masjid surau. Ni dahsyat. Ni luar biasa. Dia cemburu tengok. Macam mana dia ni? Duit banyak ni. Hartanya banyak, keretanya mewah, tapi dia guna main masjid. Main duduk melengung dengar. Ustaz tu cerita, ustaz tu mengajak dia dengar. Tulis pula kadang. Dahsyat ni. Kalau kita jadi duit banyak macam mana, tak tentu pergi buat macam tu. Jadi harta yang banyak tak salah. Anak banyak pun tak salah. Bagus. Tapi yang salahnya menyebabkan hati kamu tak tenang. Bukan dekat akhirat, dunia tak tenang lah. Harta banyak tak tenang. Nak tenang lagu mana duk kira nak cari harta. Sedekah tak. Sedekah tak buat apa pun. Lepas tu berat. Ibu-ibu sekalian, Nabi ditanya oleh sahabat Nabi SAW, ditanya kepada Rasulullah, puasa yang paling afdal selepas Ramadan bila? Sahabat tanya, bilakah puasa yang lebih afdal selepas Ramadan? Maka Nabi menjawab, puasa yang paling afdal selepas Ramadan, puasa di bulan Sya'ban. Maksudnya puasa 6 Syawal afdal. Puasa 1 Muharram, 10 Muharram afdal. Puasa 9 Zulhijjah, bagus. Ni puasa-puasa yang power ni. Tapi yang paling afdal selepas Ramadan, Nabi jawab bulan Sya'ban. Lepas tu sahabat tanya pula, wahai Rasulullah, sedekah bila pula yang paling afdal? Nabi jawab, sedekah paling afdal Ramadan. Kalau dia tanya sedekah yang lepas Ramadan mana paling afdal? Boleh jadi ada jawapan lain. Tapi dia tak tanya bila. Hak bab puasa dia tanya lepas Ramadan. Hak sedekah tak tanya bila. Dia hanya sebut umum. Bila hak paling afdal? Ramadan. Ramadan sedekah paling afdal. Bulan Ramadan. Jadi berbun dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka orang yang kaya untung kerana boleh sedekah banyak. Lagi banyak kebaikan dia boleh buat. Untung sikit lang tu je. Sebab dia duit banyak. Kita duit ada juga, teman tak banyak. Kurang sikit kebaikan hak kita boleh buat. Boleh buat. Pahala Allah bayar. Cuma untungnya orang kaya dan dia bersedekah. Karena kalau kita kaya tak ada duit. Jadi untung dengan orang kaya, dia boleh sedekah. Dan sedekah yang paling afdal Ramadan. Masuk Ramadan, susun siap-siap dah nak perhabis banyak mana. Orang putih sebut apa? If you fail to plan, you plan to fail. Saya tahu tuan-tuan tak faham, saya tolong terjemah. Kalau kamu gagal merancang, kamu dah rancang untuk gagal. Plan siap-siap dah nak perhabis banyak mana ni Ramadan ni. Kena ada dah plan. Untuk sedekah habiskan dalam Ramadan. Kerana sedekah yang paling afdal Ramadan. Paling afdal. Ada orang sedekah kurma, ada orang sedekah jamu orang buka puasa, ada orang sedekah berkah. Semualah Ramadan. Macam-macam dia bagi. Wakaf, dia bagi apa sumbangan, asnah sebagainya. Semua dipilih untuk dalam Ramadan. Bulan lain dia sedekah banyak. Bulan Ramadan lagi banyak. Jangan tunggu Ramadan ya. Maksud sedekah yang paling afdal Ramadan, bulan lain tak payah. Tak. Bulan lain sedekah macam biasa, tapi Ramadan ni dilipat kali ganda. Bagi banyak lagi. Sedekah. Bukan payah mana nak sedekah. Ibu sekalian pergi market, tengok ada orang duk jual udang. Tuan-tuan perhati tengok, ada orang nak main beli tapi tak ada duit. Dia main tanya, abang sekilo apa udang ni?
Kita duduk dengar. Abang tu dah sekilo 30. Saya nak beli RM15 boleh tak? Setengah kilo. Saya ada banyak ni je duit. Tokek udang kata, tak, saya jual sekilo. Tengah kilo saya tak jual. Pergi cari orang lain. Oh, belagak sungguh tokek udang. Balik bodoh je orang tua ni. Tak boleh beli. Anak nak makan udang. Kita tengok kesiannya. Tak boleh beli. Belilah. Beli 2 kilo. Pergi cari balik orang tua. Pakcik nak beli udang ke tadi? Tapi tak cukup duit. Dia jual 1 kilo. Dia tak jual tengah kilo. Tak apa. Nah, saya nak sedekah kat pakcik. Bukan payah mana? Nah, 1 kilo. Cuma sebelum tu saya nak tanya, pakcik bini berapa orang? Pakcik tu kata seorang. Awak tanya macam tu. Dah kalau bini 2, saya nak bagi 2 kilo. Dah seorang bagi 1 kilo cukup lah. Ambil 1 kilo. Dia pun kata terima kasih banyak lah bagi udang kat saya ni. Saya nak tanya sekali sikit boleh tak? Dia nak tanya kita pula. Dia tanya apa dia? Esok nak bagi pula lah. Saya nak main pula. Punggah. Tiap hari pergi kat hang pun tak ada buat kerja apa. Jadi nak sedekah payah bukan payah. Mudah ya nak sedekah, nak cari jalan. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, biar orang yang harta banyak, anak pinak ramai, tapi menyebabkan mereka ni tenang dunia sampai akhirat. Sebab tu yaumala yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak ada manfaat, harta banyak tak ada manfaat, anak beranak ramai pun tak ada manfaat, melainkan mereka ni datang kepada Allah dengan hati yang tenang. Jadi hati tenang tu point. Harta tak ada pun kalau tenang, comel. Anak tak ramai pun tapi kalau harta tenang, hatinya tenang, okey. Buat apa harta banyak, anak ramai tapi jumpa Allah tak tenang ni. Jenuh jawab anak seorang-seorang ni. Anak dia 9 orang, nak jawab apa dengan Allah ni semua. Tak tutup, ada hak tak tutup aurat, ada hak tak semayang, ada hak tak dapat didikan sempurna. Mampu Anak ramai buat apa? Kalau tak tenang. Maka yang kita nak yang terbaik, harta banyak, anak ramai, dah jumpa Allah tenang. Hak ni paling terbaik. Habis tak dapat anak banyak pun, harta tak banyak pun, sekurang-kurangnya hati tenang cukup dah. Yang kita tak mau, harta banyak, anak ramai, tapi hati kita tak tenang. Tak mau. Apatah lagi yang lagi teruk, harta tak ada, anak pun tak ada, hati pun lingkup, jam terus. Bom tak ada ni. Jadi sekurang-kurangnya biar hati kita tenang balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat ketenangan tak lain tak bukan semua benda tadi menyebabkan kamu ingat kepada Allah. Kerana Allah sebut dalam Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kepada Allah, hati kamu akan tenang. Kamu akan tenang sejahtera. Jadi anak yang ramai menyebabkan kita ingat pada Allah, alhamdulillah. Harta yang banyak menyebabkan kita ingat ke Allah, alhamdulillah. Baru tenang. Lepas tu Nabi bagi peringatan kepada kaum keluarga ya. Nabi bagi tahu anak ramai harta banyak tak guna kalau kamu balik kepada Allah dalam keadaan hati tak tenang. Jadi nak cari ketenangan jiwa ni bukannya senang. Dan antara tempat tenang tak tenang, surau masjid dalam kuliah. Ni tempat paling tenang. Orang serabut macam mana pun, dia akan main masjid cari ketenangan. Dia akan duduk seorang-seorang ambil dengar kuliah. Dia mula dekatkan diri dengan Allah. Tenang tempat ni. Dah ada ekor pula, lagi tenang ni. Pelena, mengeroh. Tak buat tutu, tu nasib tak buat tutu. Bawa tutu jahanam. Dia tenang sungguh tempat ni, boleh lena. Boleh duduk, relax. Tak serabut fikir. Tenang tempat ni. Kelak lagi serabut. Duduk dalam ni tak apa. Tengok orang pergi Mekah. Buat ibadat di kota Mekah Al-Mukarramah. Tenang tak tenang, dia lupa habis kambing di rumah dia, lembu di rumah dia. Tak ingat dah, pergi kat hang jadi apa pun. Dia duduk tempat yang tenang. Tapi kalau duduk di Malaysia ni, pergi market, balik kampung 2 hari lah. Itik pun makan tak tau. Dia duduk teringat itik, teringat ayam. Jadi banyak lagi benda kita kena fikir. Jadi nak jumpa dengan Allah, pastikan hati tenang. Kerana Nabi pun berikan peringatan kepada kaum keluarganya, bahawa Allah akan bagi azab yang besar pada hari yang anak beranak ramai, harta banyak tidak akan bagi manfaat. Takkan manfaat. Banyak mana harta kamu takkan manfaat kalau hati kamu tak tenang. Jadi manfaatkan harta tersebut, anak tersebut di jalan agama Allah, baru kamu tenang. Baru comel. Baik. Kemudian disebutkan juga, fatakallamal qaumu kalaman layyina illa ammahu Aba Lahabin alladhi kana aduwuhul ashad.
Semua kaum kerabat baginda bercakap dengan bahasa yang lemah lembut. Hanya Abu Lahab yang bercakap kasar. Permusuhannya dengan Nabi sangat kuat. Ni. Semua sahabat-sahabat lain, kawan-kawan lain, orang kampung lain, adik-beradik lain, semua cakap elok dengan Nabi, lembut lagi. Abu Lahab bercakap kasar. Mula-mula tadi dia makilah Nabi. Dia mula dia cakap kasar dah dengan Nabi. Dia musuh Nabi kuat sangat. Fa innahu raddan qabihan wa talaba minhum al-qabda alaihi faqala lahu Abu Talib wallahi lanamna'annahu ma baqina. Abu Lahab menentang dengan tentangan yang amat buruk. Beliau juga meminta orang ramai menangkap Nabi SAW. Abu Talib berkata, demi Allah, selagi masih hidup, kami tetap akan menghalang dari bertindak demikian. Abu Talib yang ada. Abu Lahab nak serang Nabi, nak tangkap Nabi, nak bunuh Nabi dan sebagainya. Lalu Abu Talib berikan amaran, selagi aku hidup, selagi kami hidup, kami akan menghalang orang berbuat benda tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Abu Talib. Sebab tu Abu Lahab dengan Nabi ni musuh kuat. Ada orang nak berkenal. Katanya ada seorang lelaki berjual beli datang ke kota Mekah waktu tersebut. Dia bawa barang jual. Abu Lahab beli. Beli tapi tak mau bayar duit. Penat dulu ni. Lari lugu tu Jadi dia ni pergi jumpa pembesar Quraisy, bagi tahu saya ni ada masalah. Saya ni jual barang sekian-sekian tapi ni nama sekian-sekian ni beli tak bayar. Siapa dia? Nama sekian-sekian. Abu Lahab. Betul macam mana tolong saya menera ni. Dia kata apa? Kalau macam tu, Nuh nampak tak Nuh? Lelaki dengan semayang. Nabi kita Muhammad SAW dengan semayang. Dia berkata, Nuh, dia tu best friend dengan Abu Lahab. Kena ni. Abu Lahab dengan Nabi musuhnya kuat. Tiba-tiba Pok ni kata apa? Nuh best friend dia. Dia boleh settle hampir tanya. Dia pun bertanya Rasulullah. Saya ni jual barang sekian-sekian. Nama sekian-sekian ni beli barang tak bayar. Dia berkata, mai ikut. Sampai depan rumah Abu Lahab, Nabi panggil. Wahai pak menakanku, keluar. Mai keluar. Mereka duduk tengok nak jadi apa. Mesti Muhammad kena maki punya. Tiba-tiba bila Nabi kata, wahai pak menakanku, keluar. Abu Lahab keluar dengan ketak-ketak. Dia tengok lah, duduk ketak sebab apa? Nabi kata, ambil mana barang yang kamu ambil pada lelaki ni, bagi balik kat dia. Yang kamu ambil tanpa bayar ni. Bagi balik hak dia. Dia ambil balik barang, bagi balik. Turut sepatah-sepatah hak Nabi suruh. Bila Nabi balik selesai masalah, puak-puak Quraisy ni berkat pergi rumah Abu Lahab. Hang jadi apa ni? Ketak pelik sangat sebab apa? Nampak kemas sangat dulu ni. Maki dia lah, kata macam-macam. Ni dia suruh keluar. Dia suruh buat tu, dia buat yang tu. Turut sungguh. Jadi apa orang ni? Berkat beletiak kat dia. Dia kata apa? Kalau hampa duduk dalam rumah aku tadi, hampa tahu lah. Awak siapa? Masa dia suruh aku keluar tu, hampa di luar boleh jadi hampa dengar slow ya. Tapi duduk dalam rumah aku macam nak runtuh ni. Aku punya ketak tak ada nak abang. Penuh rumah aku, suara dia keluar. Mampu mau tak ketak. Dan waktu aku keluar, bila dia suruh aku ambil barang bagi, aku tak cakap banyak apa. Bagi terus. Kenapa? Kerana aku tengok di belakang Muhammad, ada seekor unta yang sangat besar. Mulutnya sangat besar. Dia tunggu masa nak telan aku. Lepas tu aku nak pergi renyah lagi, tunjuk muka aku tu. Buat tak tahu Oh, jangan buat pasal lah. Takutnya Abu Lahab. Dia berbodoh rahmati Allah. Kata ulama, katanya unta tersebut adalah Jibril AS. Dia memang berupa dengan unta. Dia pun tak nampak. Ni mukjizat Rasul SAW. Jadi Abu Lahab dengan Nabi ni musuh sangat kuat. Dia tentang sungguh. Cakap pun lebih kurang. Dan dia lawan Nabi SAW ni lawan teruk-teruk. Dan yang pertahankan Nabi SAW adalah bapa saudara Nabi, Abu Talib. Jadi pak menakan dia yang lawan, pak menakan juga yang bela. Itu pak menakan Nabi SAW. Baik. Satu kisah bagaimana Rasulullah mengumpulkan keluarganya. Baca lagi. Ta'assubu Quraisyin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaum Quraisy mula membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula benci dah. Tabaddala hubbu Quraisyin lin Nabi bughdan wa qurbuhum lahu bu'dan wa sidquhu kadhiban wa 'amaluhu huzuan. Kasih sayang kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertukar menjadi kebencian
Mereka menjauhkan diri daripada Nabi SAW, tidak mempercayai lagi kata-katanya dan memperlekeh perbuatannya. Dulu punya sayang kat Nabi, kasih kepada Rasul SAW ni luar biasa. Sampai mereka boleh setuju apa saja Nabi sebut. Kalau Nabi jadi hakim sesuatu benar, mereka setuju. Okey. Dalam bab letak batu Hajarul Aswad kita baca dah dulu. Orang lain jadi hakim, mereka tak setuju. Kalau Muhammad, okey. Punya sayang dan kasihnya kat Nabi SAW. Cuma kasih sayang yang kaum Quraisy bagi kat Rasulullah sedikit demi sedikit berubah, tukar kepada kebencian. Mereka mula benci dah. Kenapa benci? Hanya kerana Nabi ajak kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak balik pada Islam, bergaduh. Ajak balik pada Islam, benci, meluat dan sebagainya. Terpulang. Mula duk kawan baik, kita kawan baik sekarang, bila kita tegur benda yang salah, dia nak marah. Menyapa saya, hang marah bukan ku demam. Ada orang marah kita demam? Kita tegur-tegur, dia marah, dia bebal. Lepas tu kita demam. Padan lah. Tak kena tegur. Ni hang maki pi, bukan aku nak demam pun. Jadi kita tegur benda yang baik, benda yang okey, benda yang bagus, supaya kamu kembali ke agama Allah. Tiba-tiba dia nak marah, nak bebal dan sebagainya. Terpulang kat kamu. Jadi mereka ni tak suka dengan dakwah yang Nabi bawa, menyebabkan kasih sayang mereka yang tadi ni bertukar kepada benci. Tak suka lah. Lepas tu ada pesanan, nak kasih kat seseorang, kasih berpada-pada. Kerana bimbang kasih nanti akan berubah jadi benci. Benci orang pun berpada-pada. Kerana bimbang benci tadi akan berubah jadi kasih. Lepas tu orang tua-tua dulu kata, hang jangan duk marah sangat kat dia, pergi hang nikah dengan dia, sungguh. Ada kan? Kadang perempuan ni duk marah, lelaki duk kacau dia, lelaki duk kata, marah ni. Benci sungguh tak mahu tengok muka ni. Dia dah nikah dengan dia. Benci berubah jadi cinta. Ada? Tengah duk sayang, suka tak kira, segak tak kira ni. Sayang sungguh, kasih sungguh. Setahun ni, lepas nikah cerai. Benci terus. Dulu bukan main sayang. Kalau masuk dalam kereta tu, dia buruh minyak wangi. Kereta baru, arus. Contoh. Naik kereta baru, naik apa Persona ke, naik apa Kembara ke, naik kereta-kereta hebat ni, naik buah minyak wangi di Zandra. Wangi lah. Contoh. Baru menikah, kekasih dia. Saat kekasih dia naik tadi, terkentut. Dalam kereta. Boom bagi Allah. Tenggelam di Zandra. Bau lavender ke, bau vanila hilang. Bau lain. Lepas tu, dia kata apa? Minta maaf, saya terlepas. Kekasih. Kasih dia kata, minta maaf, saya terlepas ni. Dia ni kata apa? Hai, tak apa. Kalau tahu nak lepas, ni tak pasang di dalam neraka ni. Bau ni lagi syok. Tak pasang minyak wangi ni. Rugi dia tak pasang minyak wangi ni. Bau ni lagi sedap. Kasih metara tu. Masa berkasih, mau okey. Tapi ibu sekalian, bila dah sampai satu saat benci, kasih tadi berubah jadi benci, tengok jadi gimana. Lepas tu kasih biar berpada. Kerana bimbang kasih tadi berubah jadi benci. Benci pun berpada-pada. Lepas tu kasih dan benci kita ni bukan pada tubuh badan, tapi pada perbuatan. Pada perbuatan seseorang tu. Kita benci kepada orang yang buat salah bukan kerana dia, tapi kerana salah dia buat. Mencuri. Kita marah, kita tak suka pencuri ni. Aku meluat semua tengok. Meluat ke apa ni? Pasal mencuri. Tapi kalau dia berhenti dah mencuri, dia bertaubat, tak mencuri dah, orang suka balik. Orang akan suka kerana perbuatan baik tadi. Tapi kalau kita suka kerana tubuh badan, dia buat baik pun kita suka, buat jahat pun kita tak kata apa. Sebab kita suka. Tapi kalau kita benci, dia buat baik pun kita tak suka. Tak kenal. Kita benci dan suka tadi hanya kerana perbuatan yang dia buat. Dia buat baik, hak orang kita tak suka pun kita akan setuju. Kita tak suka kat dia, tapi hak dia buat baik tu, okey, bagus. Kita tak serang. Ni dah nama tak suka, hak baik pun dia serang. Dah kalau kamu tak suka kat seseorang, kalau dia buat benda baik, so, kata apa? Dia tak suka kat Tok Imam, tapi Tok Imam buat kuliah duha, buat kuliah maghrib, dan sekian-sekian. Bagus nak benda tu? Bagus. So, kata apa? Walaupun kamu tak suka kat Tok Imam. Ni dia tak suka kat Tok Imam, tak suka kat Tok Siak, tak suka kat orang masjid. Apa hak masjid buat, semua tak betul. Semua tak suka. Tak kena. Kerana perbuatan baik kita sokong.
Yang baik kita sokong, yang tak baik walaupun orang hak kita sayang, tetap kita takkan setuju. Benda-benda tu tak baik. Jadi kasih biar berpada kerana bimbang akan berubah jadi benci. Benci pun berpada kerana bimbang akan tukar jadi kekasih. Pada tu kasihnya mereka pada Rasulullah bertukar jadi benci. Mereka menjauhkan diri pada Nabi SAW. Mula tak mau dekat dah dengan Nabi. Pulau. Kemudian apa yang Nabi sebut, mereka dah tak percaya lah. Padahal mereka tahu Nabi tak pernah bohong. Tapi mereka benci. Tahu Nabi nak menamung, tapi dah benci dah, mula benci dah. Tak percaya lah. Hang kata apalah apa. Dan segala amal yang Nabi buat diperlekehkan. Ni tak betul, itu tak betul, ini tak erti apa, dan sebagainya. Ni semua dah mula dah saat mereka nak mula serang dan bermusuh dengan Nabi SAW. Wa dhalika mundu da'ahum ila ibadatillah wa aba alihatahum wa nasabu kullu man abadaha ila dhalal. Perkara ini berlaku selepas Nabi SAW mengajak mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghina tuhan-tuhan mereka iaitu patung yang mereka anggap sebagai tuhan dan menisbahkan penyembahnya kepada kesesatan. Baik, mula bila mereka marah benci kat Nabi ni? Saat Nabi ajak supaya tinggalkan berhala. Nabi ajak balik sembah kepada Allah. Nabi kata patung ni tak boleh buat apa. Dakwah yang disampaikan kepada mereka nak sedangkan patung yang kamu sembah, berhala kamu sembah ni tak boleh buat apa. Sembah buat apa? Tak pelik ke hampa yang buat patung sebut tu hampa sembah? Tukang ukir hak cerdik ukir hak lawa-lawa sikit kaya. Pasal dia duk ukir patung hak lawa. Hang buat patung tu hang sembah ni. Ada otak tak ada otak ni. Jadi bila duk cerita macam tu, dia sebut macam tu, depa berasa dia kena belekeh. Rasa macam Tuhan mereka dihina. Patung-patung sembahan dihina. Kemudian, siapa yang sembah berhala ni dikira sesat. Kamu dah sesat jalan. Tak betul tu. Jadi bila duk dengar macam tu, kata macam tu, maka mereka mula dah berubah daripada sayang kepada benci kepada Nabi SAW. Baik. Walaqad saru ila ammihi wa talabu minhu an yamna'ar rasul an sabbi alihatihim wa tadlili abaihim. Kaum Quraisy pergi berjumpa dengan Abu Talib. Mereka memintanya supaya menghalang Nabi SAW dari mengutuk sembahan mereka dan menyesatkan nenek moyang mereka. Jadi bila duk tengok Nabi duk buat macam tu, Nabi duk dakwah macam ni, duk cerita pasal patung berhala tak betul dan sebagainya, pok-pok Quraisy ni, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka pergi jumpa dengan Abu Talib. Abu Talib dia orang besar. Orang panggil tokoh yang disegani. Abu Talib ni. Orang segan dengan dia. Jadi dia duk jaga Nabi SAW. Nak buat lebih kurang pun segan. Jadi pergi jumpa Abu Talib. Abu Talib tengok ni. Mereka minta supaya Nabi SAW dihalang dakwah. Kerana dia duk kutuk sembahan kami. Dia kata tok nenek moyang kami sesat. Dulu tak betul. Oh berat ni. Kami nak lawan guna mana? Tengok. Orang yang tak boleh nak guna otak nak lawan, dia akan guna otak. Otak dengan otak lain. Otak guna hujah akal. Dah kalau dia kata sembahan kamu sesat, jawab tengok sesat dah mana. Lawan balik, buktikan kata tak sesat. Tak boleh pergi, memang tahu betul betul. Lepas tu nak buat guna ni. Nak lawan dengan otak tak boleh, guna otak. Guna kekuasaan. Lawan hujah lah kalau tak betul. Sebab tu tok-tok guru alim ulama yang berdebat dengan orang bukan Islam ni banyak dah. Kalau betul nak main sembang elok. Cuma bila dah tak lepas, guna kekuasaan. Main hujah tengok, berdebat. Macam golongan hak tak percaya ada Tuhan. Baru ni baca Facebook, dia tulis. Dia kata, Tuhan ni tidak wujud selagi mana tidak ada cara daripada sains untuk buktikan kata dia wujud. Bagi ada prosedur. Baru betul dia wujud. Oh, Melayu ni. Dia kata, selagi tak ada prosedur, saya tak percaya kata Tuhan tu wujud. Jadi ada orang komen depa kata-kata, kalau macam tu saya pun nak tengok secara prosedur yang tuan ni ada otak. Betul ke tuan ni ada otak? Tunjuk cara prosedur, tunjuk bukti. Dia ambil gambar otak dia buh. Ni otak kita lah ni. Itu gambar. Tuan macam mana tuan dia kata tu otak tuan? Buktikan cara prosedur, ada gambar, ada peringkat, tunjuk betul-betul. Bukti kata ada otak. Dia kata kalau macam tu kena pergi hospital lah, kena belah kepala. Api belah, kami nak tengok.
Pilah buat guna pun kami nak tengok betul ke tuan ada otak. Dia fikir main tak lepas pi. Dia kata macam ni lah saya mengakulah saya tak ada otak. Nah. Saya tak ada bukti dengan prosedur payahlah nak pergi operate apa payahlah. Jadi macam ni lah saya ni tak ada otak lah senang. Jadi kalau tuan kata Tuhan tu wujud, Tuhan buktilah dengan prosedur. Kalau tak boleh bukti punya Tuhan tak ada lah. Itulah. Saya tak boleh saya kata memang saya tak ada otak. Tapi kalau Tuhan tak ada bukti itu maknanya Tuhan pun tak ada. Kau tu kata apa? Kalau macam tu tak elok cakap banyak lah. Payah cakap orang tak ada otak ni. Sengak tu. Nak cakap ni orang tak ada otak. Ada ulama yang berdebat satu ketika dulu dengan orang etis. Yang dia kata dunia ni terjadi dengan sendiri. Alam semula jadi. Sungai jadi sendiri. Pokok jadi sendiri. Dia sebut alam semula jadi tu. Menjadi sendiri. Tak. Bahasa kita alam semula jadi yang kita tahu. Ini pemberian Allah. Allah yang cipta. Allah yang buat siang dan malam. Perubahan cuaca. Ni semua Allah punya kerja. Golongan etis kata tak. Ni semula jadi. Jadi sendiri. Mana ada Tuhan buat. Tak ada Tuhan buat. Kita guna otak kita. Mana boleh benda jadi sendiri. Ibu sagi balik buka dapur bawah tudung saji tu ada siap dah ikan bakar, ayam asam, gulai ikan seludu. Oh, siap semua. Lepas tu tanya anak kita sabar masak ni. Tak tahulah mak tadi bangun-bangun terus turun benda langit apa. Nak percaya? Kita tak percaya. Bahkan kita akan bawa anak kita pergi klinik cek ayat kencing. Hang kena ketum ke apa ni. Penin pelak ni. Maknanya kita takkan boleh terima kalau benda tu ada sendiri dia. Mesti ada orang main tak. Mesti orang main buh. Otak kita kena faham macam tu. Tiba-tiba dia kata tak, dunia ni jadi sendiri. Mana ada Tuhan buat, tak ada pokok tumbuh sendiri. Malam, matahari, bulan, ni naik sendiri. Dia berdebat. Jadi berdebat dengan ramai ni. Orang duk guna hujah, dia duk kepak. Sebab dia ni bukan mau hujah. Dia guna logik akal. Mampu nak guna hujah. Jadi hujah ni kena guna akal tak? Bagi dia kerti. Jadi dia kata tak ada. Ni semua jadi sendiri. Semua tok-tok guru tak mau debat dengan dia. Sampai satu ketika ada seorang tok guru sahut. Okey? Dihimpun punya ramai orang nak dengar. Debat-debat ni orang nak dengar. Syok. Nak dengar apa hujah tok guru ni. Janji pukul 10 nak jumpa di tempat sekian-sekian. Orang penuh ni. Pukul 10. Penuh. Ibu-ibu ayah dirahmati Allah. Tok guru ni tak mai. Hak kau ni mai dah. Abang tengok tok guru mbak mai lambat. Bukan berani mai awal. Aku sampai awal dah. Tunggu dia mai. Kita akan debat dengan dia. Kalau betul Tuhan tu ada, mai kita debat sekali ni. Ni semua jadi sendiri. Sekejap lagi kita tunggu dia mai. Tunggu tak mai. Tuan-tuan katanya petang baru mai. Maksudnya janji pagi, petang baru sampai. Orang makan nak balik dah. Tak ada sampai tok guru. Jadi dia kata, tu sampai dah. Boleh. Ingatkan takut tak mai. Bukan takut. Sebenarnya tadi saya nak mai awal dah. Tapi gaya tempat saya nak mai ke sini kena lintas sungai. Sungai tu ada titi. Tapi gaya saya sampai kat titi tersebut, titi tu runtuh. Saya nak lintas rumah. Saya bukan nyerti berenang. Jadi saya duduk tunggulah tepi sungai tu nak buat macam mana ni tak tahu. Tak tahu nak buat macam mana. Duduk fikir melengung. Berapa jam duduk tunggu tang tu. Tiba-tiba ada satu pokok tumbang dan pokok tu automatik berubah jadi but. Pokok tu tumbang, terus dia tukar jadi but. Dia naik jadi elok papan semua elok naik but babai kurang siap semua dengan dayung-dayung sekali. Saya tengok terkejut pokok tu berubah sendiri. Lepas tu dah ada but tu tunggu gitu yang saya boleh sampai tau. Kau ni dengar gelak hang sembang macam kelin ni. Awak pula dah, mana boleh pokok tumbang jadi sendiri ke but. Lagu tu lah, dunia ni kalau jadi sendiri, mesti ada orang buat. Balas tang tu terus. Kamu tak percaya pokok tumbang jadi but sendiri, kamu tak percaya, macam mana kamu boleh kata dunia ni jadi sendiri, tak ada orang buat? Mesti ada pencipta dia, Allah. But pokok yang tumbang pun kamu takkan terima akal, kata boleh jadi sendiri. Macam tu juga dunia ni. Rupanya tok guru ni pi lambat, nak balas hak tu bagi dia sekedik ringgit. Sengak terus. Kalau pi awal kalah awal ni. Nampak lagi teruk, api lambat sikit. Pergi nampak kemas ni. Lepas tu saya suka main lambat sikit. Pergi nampak kemas ni. Jadi bubu dah rahmati Allah. Maksudnya puak-puak ni bila guna akal tak lepas, nak guna otak tak lepas, dia akan guna otak. Dia akan cari jalan lain.
Dah kalau Nabi Muhammad duk kata sembahan hampa tak betul, hampa ni sesat, terang balik. Kata sesat tak mana. Tak boleh terang, memang tahu tak betul. Nak jawab apa? Macam mana Nabi Ibrahim jawab kepada puak-puak yang mai tanya, siapa yang katok berhala ni? Benda itu hak besar. Dia nak pergi tanya hak besar tu. Dia tahu tanya boleh buat nah. Dia bukan boleh bercakap. Nak tanya siapa? Dia pun tahu dia pun tak boleh pergi dah. Tapi duduk bodoh orang tu. Bila tak boleh guna hujah, dia akan guna cara lain. Dia pun tak boleh nak lawan dengan Nabi dengan hujah yang Nabi bawa sekian-sekian. Maka dia pergi jumpa Abu Talib. Tolong Ustaz suruh anak menakan hang berhenti dah dakwah. Jangan duk cakap sangat. Penat kami ni. Semua kami jadi tak betul. Dia kutuk sembahan yang kami sembah berhala ni. Nenek moyang kami pun kena sesat dan sebagainya tak betul. Marah. Faraddahum raddan jamilan war rasulu mustamirrun fi nasriddin wa i'la'i kalimatil haqq. Abu Talib menolak permintaan mereka dengan cara yang baik dan baginda pula terus menyebarkan agama Islam dan meninggikan kalimah kebenaran. Jadi bila mereka mai jumpa dengan Abu Talib, minta supaya Abu Talib yang pergi halang Nabi kita Muhammad SAW daripada terus berdakwah, maka Abu Talib tolak dengan baik. Dia takkan terima cadangan tersebut. Hampa nak suruh aku halang dia, tak. Sorry lah. Dia buat benda betul. Jadi mereka mai jumpa kali pertama dengan Abu Talib, minta supaya Abu Talib yang pergi menyembang dengan Rasulullah, Abu Talib tolak dengan cara elok. Tak maaf. Saya takkan buat benda tu. Maka menyebabkan Rasulullah terus menyebarkan agama Islam dan meninggikan kalimah kebenaran. Jadi bila mereka mai jumpa Abu Talib tak buat apa, Rasulullah terus dengan dakwah, terus lagi, sebarkan lagi agama Allah, sebut lagi benda-benda yang betul. Jadi menyebabkan mereka ni rancangan mereka buat kali pertama gagal. Mereka nak halang Nabi tak boleh mai jumpa Abu Talib kali pertama, rancangan kali pertama gagal. Tak jaya. Maksudnya dakwah Nabi tetap diteruskan. Tak berhenti lagi. Mereka punya rancangan nak pergi berhenti sebab tu mai jumpa Abu Talib. Maksudnya rancangan pertama digagalkan. Tak boleh. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian bukan sekali dua dia mai jumpa, ada 2-3 kali mereka mai datang bertemu dengan Abu Talib, minta supaya Abu Talib halang dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Yang ni kita akan sambung nanti pada pertemuan akan datang. Kali kedua mereka datang kepada Rasul Abu Talib, dan mereka datang pula yang kali ketiga. Dua-dua kedatangan ni tak lain tak bukan nak suruh Abu Talib halang Rasulullah daripada berdakwah. Mereka tak boleh nak buat apa lah. Tu dah cara ni. Tolonglah jangan dakwah. Jadi sebab tu orang yang nak halang dakwah, mereka yang nak menghalang daripada dakwah diteruskan, dakwah tetap akan diteruskan walaupun apa saja halangan. Hang halanglah guna pun. Kamu tak bagi dia ni bercakap macam ni, ada orang lain akan bercakap. Kamu tak pergi cakap di masjid, orang cakap di media sosial. Orang cerita di dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya. Di dakwah ni akan terus berjalan walaupun banyak halangan yang datang. Tetap akan berjalan. Jadi Rasulullah tetap teruskan dakwah, dan ini menunjukkan dakwah akan ada halangan yang berat. Ada orang cuba halang. Dia main cara dia tak main serang kat kita, dia guna cara lain dan sebagainya. Dia tak pergi buka speaker kuat-kuat, kita kena buka speaker pelan-pelan. Tapi jalan juga tak jalan, mana boleh tak jalan. Kadang-kadang boleh terima juga. Boleh jadi kuat sangat ke, mengganggu dan sebagainya. Tak apalah, ambil win-win situation. Mereka dapat sikit, kita pun dapat sikit. Dua-dua dapat. Dengan rugi sebelah pihak. Biar dua-dua untung. Dia ni dapat, kita pun dapat. Maksudnya benda boleh bertolak ansur, sembang. Lepas tu, Lani dan ibu-ibu sekalian, kita lebih suka berbuat baik daripada bergaduh. Lagi mana ada jalan untuk berbuat baik, untuk kita bersatu dan sebagainya, duduk. Boleh sembang lagi benda tu. Elakkan perpecahan, bergaduhan. Lama dah duduk dengar orang kampung bergaduh. Jadi pok. Lama sampai bila ni? Jadi cari jalan macam mana nak join, duduk sekali. Maksudnya tidak ada pergaduhan. Masih boleh cari jalan untuk berbuat baik. Bila tak setuju yang ni, tak apalah, kita tolak ansur. Hak mana boleh tolak ansur, tolak. Ya, dia mendapat, kita pun dapat. Jangan sampai tolak ansur, sampai kita tak dapat apa. Orang tegak kata, kuat sangat kot speaker, bagi pelan. Ni tutup terus. Orang kata, kuliah banyak kot, tak buat terus. Tak. Ya, win-win situation, dua-dua pakat dapat seorang sikit. Dia pakat-pakat cari jalan untuk kita
menyuburkan lagi dakwah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita akan sambung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada percubaan untuk halang dakwah baginda adalah dengan cara mereka datang bertemu dengan bapa saudara Nabi Abu Talib. Kalau orang lain mungkin Nabi tak dengar, tapi Abu Talib mungkin Nabi akan dengar cakap ni. Kerana dia yang jaga Nabi SAW, jadi pergi jumpa Abu Talib. Hang tolong sak suruh nak dekat. Cuma Abu Talib ni luar biasa. Nanti kita akan tengok apa jawapan Abu Talib yang diberikan apabila dia diminta supaya halang dakwah Nabi SAW. Jadi cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah ada masa lapang berpanjang. Kita bertemu lagi pada masa akan datang. Semoga Allah merahmati dan berikan keampunan pada kita semua. InsyaAllah kita bertemu dalam bulan Ramadan. Hari ini dah ini bulan 4 hari bulan. Lebih kurang 10 hari pada sekarang. 9 hari pada sekarang kita akan bertemu dengan Ramadan. Tak sampai 10 hari dah, 9 hari lagi. Dekat dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sampai masuk dalam Ramadan, penuhkan dengan amal ibadah kepada Allah, perbanyakkan istighfar, minta ampun, pulun banyak buat beramai pagi, petang, siang dan malam, kurangkan maksiat yang kita lakukan, banyakkan berdoa kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan pelbagai ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.